الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وما مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita boleh nak tadabburnya isi kandungan Al-Quran di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu pemberian anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu adalah satu usaha yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita boleh menggerakkan diri kita supaya kita boleh mari sama-sama dengarkan isi kandungan ayat Al-Quran. Itu adalah satu perkara yang wajib kita itu syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terlupa kata apa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri pada kita ni, semua tu sebagai penyerah saja daripada Allah, dan satu hari Allah Subhanahu wa taala akan soal terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. InsyaAllah kita telah khitam suratul Mulk daripada juzuk yang ke-29 itu dengan cara sempurnanya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan izinan daripadanya. Dan hari ini kita nak masuk berbicara pula iaitu suratul Qalam. Buka juzuk yang ke-29 itulah suratul Qalam, iaitu juzuk 29, surah yang kedua lepas daripada suratul Tabarak. Dia ni dinamakan suratul Qalam. Dia ni adalah turun di Makkah Al-Mukarramah. Kalau bilangi ayatnya, bilangi teratur surah yang ada dalam Quran kita ni, ia duk dalam teraturan 68. Ayat dia ni ayat 52 semualah. Mana 52 ayat ya. Insya-Allah kita akan pergi satu persatu. Dan insya-Allah pada permulaan sekali ini, marilah sama-sama kita menggerakkan lidah kita dengan kita bacakan isi kandungan Al-Quran hak mula-mula sekali. Saya nak ambil mengikut teratur hak Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala, dia nak tafsir, iaitu ia baca ambil dia ayat yang mula-mula hingga ayat yang ke-7. Maka saya baca, insya-Allah kita pakat turutlah supaya kita dapat ganjaran. Lidah kita boleh baca ayat Quran, mata kita boleh kita tengok ayat Quran, akal kita, hati kita boleh nak faham pula isi kandungan Quran. Maka termasuklah daripada golongan orang yang dapat bahagia dunia dan di akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim.
fasatubsiru wa yubsirun biayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Alhamdulillah, kita sama-sama boleh baca keratan daripada ayat Al-Quranul Karim, iaitu ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh. InsyaAllah kita ambil sekadar ni, kemudian kalau ada masa lagi kita hubungi lagi. Jadi pertama sekali Allah Subhanahu wa taala royakkan kepada kita gapo pula dalam surah Nun ni ataupun suratul Qalam. Jadi Allah Ta'ala ni wa'ri bismillahirrahmanirrahim tu adalah satu ayat daripada ayat Al-Quran yang duduk di dalam surah An-Naml. Ayat yang ke-30 itulah, hak tu dengan ijma' ulama. Adapun ayat hadu datah daripada Nun tu ulama sepakat bubuh tak di hadapan tu supaya nak mengambil berkat dengan nama Allah Subhanahu wa taala, itu sahaja. Dia bukan daripada surah, bukan daripada ayat, iaitu ayat surah tu Al-Qalam. Tuhan kata Nun. Kalimah Nun ini orang panggil kata huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ini sebagaimana yang dihuraikan oleh kebanyakan daripada ulama, iaitu termasuk daripada perkara yang Allah Subhanahu wa taala taruhnya ilmu kepadanya. Makna kita ni tak boleh nak gi tahu dengan cara detik, dengan cara sempurna, dengan cara jelas apakah makna yang Allah Subhanahu wa taala nak daripada itu huruf. Cuma dia tu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala lah. Kita baca dia tu dapatlah ganjaran pahalanya. Itu makna kebanyakan daripada pentafsiran para ulama. Setengah ada juga ulama tafsir, tetapi pendapat ni adalah pendapat yang tak gagah lah. Kalau kita kecek je di sana dalam kita ngaji ni, ya ada pendapat yang gagah, ada pendapat yang tak erat. Pendapat yang gagah makna ada wahyu yang membantukan pendapat tu daripada Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang tak erat mana tidak ada bantuan, sekadar dengan cara apa nama orang panggil kata fikiran ataupun gantung di hadis yang tak sabit. Hadis tak sabit ni makna gano? Hadis yang ada muskilah, hadis yang tidak diakui oleh para ulama, tu mana hadis yang tak sabit. Tu nak kita faham dengan cara mudah. Takut-takut kita tak faham kata ada lagu mana pendapat hak gagah, pendapat tak gagah. Gini cara kita jual beli pun serupa ya. Ada barang harga mahal, ada barang harga murah. Sama-sama timba belaka kita nak beli. Tapi hak ni darajat banyak ni, harga banyak ni, hak ni ya tebal sikit, hak ni ya kukuh sikit. Begitu. Cara kita mengaji pun serupa ya. Baik. Ulama tafsir lagu mana? Nun ini ulama tafsir dengan kata hutun azimun ala tayyaril ma' al-azim al-muhit. Maknanya satu ikan hiu yang besar yang duduk di dalam laut yang luas. Ada ulama-ulama yang tafsir lagu tu. Tetapi pendapat ni katanya Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala di dalam tafsir dia kata pendapat Israiliyat. Kalimah Israiliyat ni kita kena faham. Setengah-setengah orang faham kata Israel ni makna kan? Makna kata pendapat ambil di negeri Israel. Bukan makna gitu. Setengah-setengah orang ngaji luar begitu juga dia sebut. Duk bergaduh apa kita duk mengaji pendapat Israiliyat, dia kata pendapat Israel kat Israel lah, kita ni orang Islam duk bergaduh apa. Dia tak faham tu. Israel ni maknanya gini.
Agama Islam kita ni ia tersebar di negeri Jaziratul Arab. Apa panggil? Jaziratul Arab mana kata tanah bumi Arab tu agama Islam ni tersebar. Lalu orang Yahudi dan Nasara ni dia nampak dengan huraya hak agama kita, ia masuk duk dalam agama kita, mana memeluk agama Islam. Ia tinggallah agama dia tu, agama hak asal dia tu. Beriman dengan Allah Taala, beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu puak-puak Yahudi Nasara ni apa panggil ahlul kitab ni orang alim, bukan orang jahil. Semenjak dulu lagi, semenjak Nabi alaihi salatu wassalam, fa in kunta fi syakkim min dini, kalulah mung tu termasuk daripada golongan orang yang berasa kata tak cerak mana hak aku royak ni, sedangkan Nabi Muhammad bukan lagu tu. Fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik. Tuhan kata tariklah, tanyalah apa aku royak ni daripada mereka yang baca kitab belum daripada mu. Pia iaitu daripada kalangan ahli kitab. Nak royak lagu mana? Nak royak tak ahli kitab ni orang alim. Apabila dia masuk dalam agama Islam, dia tu boleh dok takhisi gini. Dia boleh mengajar orang puak ni. Dia boleh bawa orang sebab dia ada ilmu dia lebih. Apabila dok dia orang, dia lebih orang tu. Lalu orang tak dia takhisi, dia tafsir ayat Quran. Apabila dia tafsir ayat Quran, ilmu dia hak dulu, dok dalam agama hak dulu tu, nyetubik mulut daripada mulut dia masuk di dalam kitab-kitab ahli tafsir kita ni. Masuk dalam ilmu-ilmu hak kita nak ngaji tafsir ni. Lalu ulama mari tapih kata ni pendapat Israiliyat, pendapat yang tidak ada sumber dalam agama kita gagah sangat, kita tak setepat hak dia. Tu makna kata Israiliyat. Takut orang tak faham kata gapo makna Israiliyat. Apabila kita ngaji tafsir jumpalah. Nah, jumpa pendapat Israiliyat. Baik. Jadi dia tafsir gitu. Dia tafsir kata satu ekor daripada ikan besar yang dok berenang di dalam laut yang luas. Tu makna nun. Dia kata gitu. Ini orang panggil pendapat yang tidak ada sumber gagah daripada syarak kita yang membantukan itu pun pendapat. We tahu kata ada orang kata apabila kita dengar, kita tahu kata itu pendapat Israiliyat. Sudah. Yakfi. Hak kita umuman daripada kalangan ahli sunnati wal jamaah, nun wallahu a'lamu bimuradihi. Allah Ta'ala lah yang mengetahui dengan kehendak dia. Tuhan yang tahu, kita tak tahu. Sudah. Itulah banyak daripada pendapat-pendapat sahabat sendiri pun gitu. Orang panggil huruf al-muqatta'ah. Itu huruf al-muqatta'ah. Itu gitunya. Kemudian Tuhan royak lagi ayat pertama tu, wal qalami wa ma yasturun. Wal qalam, waw di situ panggil waw haraf supah. Dalam bahasa Melayu kita ni kalau waw hak bahasa Arab makna dan, akan tetapi di sini ni makna demi. Makna demi. Wawul qasam kalau dalam bahasa Arab ke? Al-qasam masuk di atas kalimah al-qalam, demi qalam. Salah gitu. Tuhan ini ya supah dengan makhluk mana-mana pun tak apa. Tapi kita apabila kita nak supah, hendaklah kita supah dengan wallahi wa billahi wa tallahi. Hak ni lain daripada ni jangan wan nabiyika wal malaikah wal ka'bah ka, tidak harus. Kita sebagai umat Islam tidak harus. Ada pendapat hak kata Imam Ahmad orang kata wan nabi ni harus juga. Orang dalam mazhab Hambali sendiri tapih dan cek kata pendapat tu adalah pendapat yang marjuh, pendapat yang tidak disokongi oleh dalil daripada pengikut-pengikut mazhab Hambali. Walaupun ada pendapat tu di dalam kitab-kitab hak ulama-ulama fiqh. Tuhan kata wal qalami, demi qalam. Qalam ni makna lagu mana? Makna kata Ibnu Katsir dia kata zahir daripada kalam hak kita tulis itulah. Sebab Tuhan royak di dalam Quran dengan cara nyata. Kata Tuhan ni mengajarkan manusia ni dengan kalam.
Sebab itulah ilmu ni ya liar. Apabila dia kena ada alat satu perkara iaitu al-qalam. Pasti kena ada. Supaya kita nak buat kerja gapo kena ada alat. Sebab tu kita baca ayat yang mula-mula turun di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membangkitkan Nabi jadi nabi daripada orang biasa pangkat jadi naik pangkat nabi dengan surah Al-Alaq. Iqra. Tuhan kata iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Allah yang mengajarkan manusia dengan sebab adanya kalam. Ada qalam, ada kalam lah, pen tu. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Taala ni mengajarkan manusia perkara yang dia tak tahu. Asal kita tak tahu. Manusia ni nak hebat secara mana pun tak tahu. Sama-sama kita kena ingat kata kita ni asal daripada jahil, tak tahu. Allah Ta'ala royak kepada kita. Berapa kali dah saya duk royak ayat ni supaya nak kita masuk di dalam hati kita. Allah Ta'ala telah firman kata, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah lah yang mengeluarkan kita kepada ini bumi ni, kepada ini dunia ni, daripada perut ibu kita, hal keadaan kita tak tahu gapo. Kita tahu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Tuhan jadikan pendengar, telinga ada boleh dengar, mata boleh lihat, akal fikir boleh mikir. Di sini Allah Taala royak pula kata 'allama bil qalam. Allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Tu makna kata wal qalam. Demi kalam, demi qalam. Makna kata demi ke apa? Demi tulis apa nama kalam yang kita tulis itulah. Kalam yang kita tulis ni katanya ahli ilmu di sini daripada kalam ulama iaitu kalam ya Allah Subhanahu wa taala jadi awal-awal makhluk. Awal-awal makhluk Allah Taala jadi gapo adalah i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Dua pendapat di kalangan ahli sunnati wal jamaah. Yang pertama Tuhan jadikan al-qalam. Yang kedua pendapat Allah Ta'ala menjadikan arash. Tetapi yang ditarjihkan oleh ulama Allah Ta'ala jadikan al-qalam ni awal sekali. Sebab itulah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabari ia sahih dengan cara jumlahnya daripada Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kata inna awwala ma khalaqallahu al-qalama. Sesungguhnya awal-awal sekali Tuhan jadi iaitu al-qalam. Kalam hak nak tulisnya gapo? Semua benda hak nak berlaku di atas muka bumi ni dan ada cakrawala semua ni Allah Taala suruh kalam itulah tulis. Ini adalah pegangan kita ahli sunnati wal jamaah. Faqala lahu, maka katanya kalam bagi Allah Subhanahu wa taala ni ya Rabbi wa ma aktub. Aku nak tulis gapo wahai Tuhan? Tuhan kata uktub al-qadar wa ma huwa kain ila al-abad. Tulis olehmu akan qadar hak aku nak berlaku ni, qadar nak berlaku di atas muka bumi, atas cakrawala semua ni, dalam cakrawala semua ni sehingga hari yang Allah Subhanahu wa taala nak peracurkan akan makhluk ni semua. Tuhan suruh kalam tu tulis. Itu adalah pegangan kita ahli sunnati wal jamaah. Ada pun setengah-setengah daripada orang dah pegang kata asal awal-awal makhluk iaitu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh yang dinisbahkan riwayat hadis tu daripada Jabir anak Abdullah. Pakat satu suara ulama hadis semua kata hadis tu adalah hadis pelong, hadis maudhu'. Hadis pelesu kalau kita kecek mudah-mudah. Tamat nak kata pelesu. Ulama lah duk royak kepada kita, bukan kita yang kita tahu sendiri dak. Nampak tu tak? Kita jangan tertipu, jangan terpedaya walaupun nak syarah lagu mana pun benda tu adalah maudhu'. Hadis tu hadis maudhu'. Baik. Kamar kita kembali kelik pada hak kita. Wama yasturun. Apa makna wama yasturun? Wama yasturun ay wama yaktubun. Dan barang perkara yang Allah Subhanahu wa taala tulis. Maknanya Tuhan supah dengan kalam dan isi kandungan yang kalam itu tulis.
Makna lagu mana kata para ulama di sini? Makna kata Tuhan ni menjadikan kalam dan Tuhan suruh kalam tu tulis isi apa nak berlaku di atas muka bumi ini dan dalam cakrawala semua ni kata nak jadi lagu mana Tuhan supah. Pedah gapo Tuhan supah dengan makhluk Pedahnya nak royak kata benda tu ada pedah bagi kita kalau kita fikir. Gapo-gapo pun kalau kita pakak mikir, pakak renung, pakak tilik, ya boleh. Ya boleh pedah klik kepada diri kita. Kalau tak. Walaupun Quran pun, walaupun Quran, kalau kita tak tilik, tidaknya renung, tidaknya gapo-gapo yang kata mikir saja. Tak boleh gapo. Ada tanah lana-lana tapi saja ada gitu. Ada kebun ada berapa saja ada gitu sebab tak ada fikir. Sini sebab tu Tuhan suruh kita itu renung, suruh kita itu mikir. Setelah daripada Allah Subhanahu wa taala royak dengan cara jelas gitu tu kata kita ni yang ada di atas muka bumi ni gi dengan aturan tu Tuhan bila Tuhan tulis tu Tuhan tulis isi kandung ni hak kita nak berlaku kita ni main nak duduk dalam Masjid Ridwan, nak jumpa dengan bejak kita, nak jumpa dengan beli, nak jumpa dengan tu email kita, nak jumpa dengan bayar kita ke siapa ke, Tuhan takdirkan maqadir ni semua ni belum daripada Tuhan nak jadikan kita 50,000 tahun. Bukan baru-baru. Nak oyak kata gapo kepada umat Islam. Nak oyak kata kita kalau nak jaya satu perkara, rancang itu jangan gaduh nak dapat muga. Rancang wi molek. Kakak duk gi. Barulah perkara tu akan berjaya. Terkadang berjaya masa kita. Terkadang berjaya masa anak kita. Terkadang berjaya masa cucu kita. Gitulah. Tu cara Islam kita hajar ni daknya tak dok wak pun tak jadi, wak apa hari sejih. Wak sejih tak sampai sehari. Orang tak jadi lagi. La ilaha illallah. Dak bukan lagu tu. Orang amor ni hafal Quran ulang beratus kali ulang ayat Quran ni. Di atas lidah ni beratus kali. Tulis lagi, ulang lagi, murajaah lagi, baca atas guru lagi. Nya terkadang terlupa. Apa dia nak jaga agama, mengapa hadis, mengapa Quran, mengapa perkataan ulama, apa dia? Kita pun nak kerja apa supaya tu turun kena buat lagu mana, perak tanah kita buat lagu mana, lagu mana cara kita nak menanam ni. Kalau sungguh jadi belakang. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata kepada kita, ya kata Allah Subhanahu wa taala ni yuhibbu al-asya idza amila al-insan atqanahu. Apabila kita buat satu perkara ni kita buat sungguh. Hak tu haken ni. Nak ngaji sungguh. Nak nega sungguh. Nak pasal mana buat sungguh. Barulah berjaya ni kita buat pasal celak-celuk. Nah, rancangnya pun tak ada, lepas tu celak-celuk pula, tak sabar pula, molek baru. Nah, tak ada pakai apalah. Tu makna kata Allah Subhanahu wa taala dak royakkan kepada kita supaya nak kita ni boleh fikir, boleh kira, boleh ambil pengertian daripadanya. Kemudian Tuhan kata, "Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun." Bahasa dia dah. Orang apabila dapat nikmat ni, kita ingat, ya kena ada orang hak pesing hasid. Hasid mana? Orang berdeki. Nabi SAW dia baca ke ayat Quran ni ayat sepatah ni. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nya pakak dengar di Walid ibn al-Mughirah. Nya pakak dengar ke Utbah, dengar di Abu Jahal, Abu Lahab, nya dengar di semua puak-puak hak tak saya beriman dengan Nabi tu nya dengar. Apabila dengar, ia tahu kata ilmu ni tak pandai dengan ia. Ilmu ni seolah kata dia nak pergi tak siapa. Supaya kita kalau kita kata kita nak lawan satu muka ni kena tengok gak cekak siapa ke dak. Kalau cekak tak siapa sahaja. Tak ada hundur. Baik kita hundur, kita buat hak kita pada hak kita. Ya dengan Nabi baca, orang hak beriman tadi hak nak beriman, tahu dah kata ini adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, tak bukan daripada perkataan manusia. Nabi Muhammad nak ambil dana perkataan lagu ni. Tak kuasa nak bawa wari ni perkataan lagu ni. Cuma kita ni orang tak ada ilmu, wasa tak ada harga, pasal dia supaya orang tak kena mah tu kan.
Lepak pung tu baik kau itu nate. Mah. Tapi dia tak tahu, dia tak tahu. Supaya orang apa nama tak ada gapo orang panggil kata tidak ada ilmu. Tengok kitab, tengok gitu. Tapi coba tengok orang ada ilmu, dia tengok kitab dia duk jajar situ. Dia duk tilik gapo sebab angin dia kok tu. Dia tahu harga. Supaya juga sini. Orang yang beriman, dia tahu kata ini adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Apabila gitu, orang tuduh lalu dah. Puak mung duk dengar Muhammad sangat tu. Aku ni daripada keluarga dia. Muhammad ni tak sempurnakah? Bodoh. Gila. Tu dia. Wihak tu sangat. Orang kita ni sampai kalah ni pada wihak ni. Orang tu tak boleh dengar mana tu, tak popok mana tu. Nah, orang tu tak sempurnakah mana tu. Orang tu tak boleh nak duduk dengan keluarga. Mari tuduh. Tuduh lalu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tuduh tu pak saudara dia. Orang warah dia, kau kurih hak sekali dengan dia tu. Lalu Tuhan ni tahu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasa di hati. Berasa serabut, duk royak benda hak molek demo tak seterima lagi. Nak kecek dengan demo tak ada orang lagi zaman tu dengan Abu Bakar seorang dengan Khadijah dua orang tu yalah. Nak kecek apa-apa pun. Lalu Tuhan buat turunkan ayat hak yang kita nak dengar ni. Tuhan kata ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah, bukanlah engkau wahai Rasulullah dengan nikmat Tuhan mung tu sebagai orang gila, bukan. Katanya ahli tafsir di sini ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, ni makna kan? Mung tu dapatnya wahyu daripada Allah, mung tu dapatnya pangkat kerasulan kenabian, bukanlah perkara ning benda yang orang nak capai, nak dapat, nak boleh, nak hasil supaya mung. Sebab tu dia mau tuduh mung kata orang gila tu. Tapi aku ni sebagai Tuhan, sebagai Rabbul Alamin, dia kata ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Mung tu bukan orang yang gila sebagaimana orang duk dakwa. Ni nak ayat kata cara cakap pen ni dia penting. Lidah kita ni lebih penawar daripada obat mana-mana. Okay. Lidah. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata afdalul a'mali ila Allah azza wa jal idkhal as-surur ila qalbil mu'min. Semulia-mulia amalan tidak ada dah. Gapo? Memasukkan dengan sebab lidah kita benda yang tenang di dalam hati orang mukmin. Allah, payah ni bukan mudah. Duk kedai kopi suta tak sampai 10 minit nya ketik demo. Nah, nya siku balik nya begitu nya begani nya guna lidah ya Allah. Paduk rasa kata kita kecek lepas gi gitu. Dak. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Makna hak kita duk kecek semua tu raqib atid buah banci belaka tu. Ketik nak ketik orang tak ada apa. Nah, nak pakah orang ke, nak mengejek ke orang ke, nak kecek orang habis semangat ke, ikut tak ada apa pilih. Tapi catat teh duk gis mata. Lepas daripada tu bukan sekadar tu, Tuhan kata mu bukan orang gila tak sakit hati lah buat tu ya Muhammad. Salah gitulah. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Hak ni hak sedap lagi. Makna kan wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Bahkan ya Rasulullah, sesungguhnya bagi mung ni laka, bagi engkau la ajran. Tuhan takkid dua kali. Inna tu takkid dah, mari lam takkid pula. Asal jumlah inna laka ajran gitu ya. Tapi Tuhan wa inna laka la ajran. Bagi dua kali takkid. Kalau orang mengaji kat padai dah lah. Lepas tu mentakdimkan lam harah ja tu di atas kaf khitab tu tiga takkid sini. Orang yang ngaji bahasa Arab ni masa kejap habis hawa ni. Nak heret tak gi dah bayar. Tak gi dah. Tak sawak ana. Seolah kata hulu pekejap, baji pekejap. Pala cok tu pun hak baru pula. Boleh cakap sungguh. Ya gi sungguh. Ya tak boleh gi dah. Ni nak ayat atas padai dengan tu hawi. Gapo? Dan sesungguhnya bagi engkau ya Rasulullah la ajran. Pahala ghaira mamnun, tidak terputus-putus. Bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pahala yang tidak terputus-putus. Ghairu mamnun makna kan? Ai ghairu maqtu', tidak terputus-putus. Ha apanya? Semua hak kita duk semaya ni pahala naik siapa?
naik pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua hak kita dak puasa lagi akan datang Allah maballighna Ramadan ajma'in. Akan naik ke Nabi. Semua hak kita dak zakat, semua hak kita dak semaya, dak buat haji, dak baca Quran, dak zikir ke apa, semua kelik pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang hak duk makan saka Nabi daripada kalangan warasatul anbiya, dia boleh gak nasib hak ni. Sebab dia duk mengajar orang pada agama Allah, dia boleh juga nasib ni. Tak habis-habis pahala. Kita tak segap lagi. Kita kena tarbiyah anak cucu kita, diri kita sendiri, we khabar benar ni. We terasa, we hidup dalam hati kita supaya apa? Supaya kata benar ninglah kekal abadi. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata muqaddimatus salatil fajri, makna kata kita semayanya sunat fajar 2 rakaat afdalu, selebih baik daripada ad-dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isi kandungnya yang ada dalam dunia. Awak apa? Kerana dunia ni fanu, tak kekal. Tapi pahala yang kita semaya 2 rakaat sebelum subuh, gapo? Kekal abadan. Sebab tu Tuhan kata ma yanfadu indakum ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kamu binasa, tapi apa hak mu buat kerana Allah, ia akan kekal. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengkekalkan. Hak itulah kita dak dengar daripada ayat Tuhan doa ayat kata kana innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad. Maknanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa ada selawat di atas nabi kita, dan para malaikat pun selawat juga di atas nabi kita. Ia tutup daripada kita orang beriman selawat di atas nabi. Awak apa? Itulah dalil ayat kata pahala nabi tak terputus-putus. Kita hari Jumaat kita kena faham tok khatib 2 ayat kat atas mimbar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita pun senyap. Awak apa? Hei orang yang beriman, selawatlah kamu kepada nabi, di atas nabi, dan beri salam kepada dia. Kita pun senyap-senyap pada Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kelas cukupnya tu. Jangan senyaplah kita pergi dengan al-ilm. Itu maknanya gitu. Baik. Kemudian lepas tu, gapo pula Tuhan ayat kata kepada kita ni? Tuhan ayat gapo pula? Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Lepas tu Tuhan nak pula sifat Nabi alaihi salatu wassalam. Nak ayat kata Nabi kita ni bukan supaya orang gila pengemuda dakwah wahai Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang lebih. Lebih ni faham tak? Makna kata orang apa tak berjuruh, bukan. Sebab dia tuduh Nabi ni segala-gala, tak ada hak molek Nabi kita. Nya gila, nya tak sempurna akalnya, tak boleh nak dok dengan orang, nya pecah belah, nya gapo nama cukul kat. Tak molek lah Nabi kita ni. Lalu puasa dalam hati Nabi tu sedih. Sedih orang kata. Kalau orang juh ni sedih. Kalau orang habis lebih juga cak ya tu tak apa. Nah, habis itu tu nak lah dah. Tapi orang apabila dia juruh, dia kena habis ni, Allah dia tak tahan. Apabila tak tahan, Tuhan tahu kata hati Nabi tu dia sakit pedih. Tuhan waktu ayat ni pula. Wa innaka la ala khuluqin azim. Allah sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad. Dan sesungguhnya engkau kena kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ala, di atas khuluqin. Di atas apa? Di atas khuluq. Apa makna khuluq? Khuluq ni makna budi pekerti, perangai azim, besar. Besar di sini makna kan? Makna kata perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang lebih. Bukan orang tak molek, bukan orang tak boleh nak dok dengan orang, bukan orang wak lagi kepanasan, wak lagi pecah belah. Tak. Bukanlah tu. Ayat ni ni ayat hak kita baca wa innaka la'ala khuluqin azim. Ayat ni satu ya. Boleh kita nak kecek wak muhadarah, wak mengajar, pak je ayat ni.
Dengan syarah ulama, kalau kita tengok tafsir, gapo nama? Boleh 4 je, boleh 1 ayat. Cuma sini kita nak lalu pergi dengan cara derah-derah. Akan tetapi tak apalah, kita nak pergi dengan cara derah-derah pun kita pergi di sini. Pergi lagu mana? Ha, tengok. Nabi SAW ni, dia bersifat dengan sifat budi pekerti yang elok. Gapo mana budi pekerti? Kalau bahasa siapa panggil nisai, upanisai, tabiat keaslian dia tu dia molek. Dia sukakan kepada kebaikan. Nabi SAW, Anas ni Ibni Malik, mak dia ni, mak Nabi ni mari tok dengan Nabi supaya nak khidmat kepada Nabi ni, dia duduk dengan Nabi 10 tahun. Dia tak pernah dengar Nabi SAW jerakah dia. Dia tak pernah dengar Nabi SAW mengepek kepada dia. Walaupun dia wak pinggir pecah, wak gelas pecah, sekali pergi tu. Nabi hajar orang lagu mana? Nabi hajar orang bukan dengan lidah. Nabi hajar orang dengan PA dia. Mana kata dengan rupa dia. Apabila Nabi nak marah cek, dia tak kecek. Dia duduk dia senyap. Kamar dia, muka dia tu berubah jadi merah. Ha, tu cek tu, kata Nabi kita ni marah dah tu. Dia tak kena tu. Sahabat pakai senyap habis. Kalau Nabi ada gitu pakai senyap. Jadi dia. Sebab lidah kita ni kalau kita tak guna masa kita marah, seolah kata kita boleh jagakan diri kita daripada habuan syaitan. Sebab tu syaitan ni apabila kita marah ni, Nabi kata so senyap, mula-mula sekali senyap, lidah senyap. Lepas tu nak buat lagu mana? Hadap nyatok. Tak kuasa lagi, duk tanuh lalu dah. Ngiring lalu dah. Tak kuasa lagi, gemik air semaya. Gitu. Nabi kita ya wak tengok sungguh. Ya kita tengok kata rupa apabila nak marah ni lagu mana. Allah, bukan mudah. Nah, bukan mudah perkara ni. Nak murih ni ya mari di lidah di gapo ya mari. Padalah Nabi SAW bersifat lagu ni, Tuhan kata wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Pada apa hak Nabi bawa datang mari, ambil pakai. Apa hak Nabi tegah, tinggal. Tak sawat. Ning dalil nak royak kata wajib kita ikut akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita ikut dia. Wajib kita duduk di belakang Nabi, meletakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai imam, kita ni ummah sebagai makmum. Bab apa kena tak? Yang pertama bab iman. Cara kita nak beriman dengan Allah Taala, wajib kita kena tengok kata Nabi kita beriman lah mana. Yang kedua, bab ibadah. Kita nak ibadah. Apa makna ibadah? Iaitu kita nak mendekati diri kita dengan Allah Ta'ala kepada Tuhan dengan apa Tuhan suruh. Kena tengok contoh tauladan Nabi kita lah mana. Jangan kita duk gamuk dengan cara akal. Molek lagu ni kita buat. Dok, bukanlah tu. Nah, bukanlah tu. Kamar dia tarik gilah. Bak go tu, bak go ni. Masuk belakang lah. Hop sab-sab dua tu. Pegangnya kita, ibadat kita, muamalat kita, jinayat kita, munakahat kita, duduk di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan duduk depan. Jangan kita duduk tergamuk diri kita tak jadi kata kita ni imam di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah orang hak akak suara di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam batal amalan, maka kata ulama orang hak akak pendapat dia di atas pendapat Nabi, orang ni pun batal juga amalan. Jangan main. Akak suara saja di atas Nabi batal amalan. Orang hak akak pendapat dia, Nabi kata kanan dia nak kiri, Nabi royak depan dia nak ke belakang, batal amalan dia. Sebab apa bantah? Sebab wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tadi tu di bibir mulut. Pada perwaktan masalah pegangnya masalah ibadat tekok lain. Ni. Sini mana kata tepat kita kena gantung dekat situ.
Jaga molek. Sebab apa? Tuhan so turut sangat Nabi kerana wa innaka la'ala khuluqin azim. Turut hak molek dah. Nak gapo lagi? Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis yang sabit daripada baginda, dia kata innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku dibangkit ni supaya nak ubah pengertian apa cara kedudukan budi pekerti masalah al-akhlaq. Masalah akhlak ni penting. Hari ni habis dah. Hari ni habis. Akhlak tak ada. Kurang. Nah, akhlak ni tak ada orang sekarang, tak ada. Hilang sebab apa? Sebab jauh daripada tarbiyah dan taklim, tarbiyah dan betulkan isi kandungan Al-Quran. Sedangkan kita berhajat pada benda tu. Orang buat tak pakai dengan kita tak suka. Orang buat tak ambil cakna, ambil penting dengan kita tak suka. Lakoh kepala berapa nama, kita tak suka. Tetapi orang hak pesing kata tak suka tadi, dia juga tak ada akhlak juga. Mana buat lagu mana? Pernah pakai hundur semula. Sama ada orang mengajar, orang mengaji sendiri pun, sama-sama kita kena pakak-pakak lah. Itu makna kata wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah bersifat dengan sifat akhlak yang besar. Besar di sini kata ahli tafsir iaitu akhlak yang mulia. Tidak ada tempat kita nak tengok dia. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sallallahu alaihi wasallam tu Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian Tuhan kata fasatubsiru wa yubsirun. Makna lagu mana pula? Allah Taala royak dalam ayat kelima tu. Maka engkau akan melihat dan mereka pun akan melihat. Lihat apa? Lihat gapo Tuhan royak fasatubsirun wa yubsirun. Orang yang tuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang nak tuduh wahai Rasulullah, semua ni akan boleh tengok belaka. Kata natijah orang yang kena kata dengan orang kata ni dok mana. Kita nak boleh jaya pasal dia kena ada cuba. Pasal dia orang tak ada cuba ni dia tak jadi orang. Cuba untuk nawi kita tu jadi kekuatan, jadi gagah, jadi adanya sifat sabar. Kalau tidak ada cuba seolah kata orang ngaji tetapi tak mengaji sistem cara yang diatur oleh ulama dunia, ya bahas gi kau lain. Orang nak bahas dalam masalah maudhu' yang tertentu, ya dok kecek luar daripada maudhu'. Luar daripada tajuk. Orang sok kecek bab ni ya tak kau lain. Tu makna kata ya tak gi dengan cara sistem, tak gi dengan cara aturan. Sebab tu kita ke ahli sunnati wal jamaah nak kecek gapo-gapo nak pilih orang juga. Nah, nak pilih orang juga. Kita nak buat kira gapo-gapo nak pilih orang juga. Apa? Supaya kita tak rugi masa. Hadis sini tu hewaya kata fasatubsiru wa yubsirun. Lagi boleh tahu. Mu pun boleh tengok kata akibat orang tuduh orang lagu mana dan orang yang kena tuduh tu lagu mana. Golek ke orang yang kena tuduh ni duduk depan belakang. Apabila ia sabar, ia boleh duduk depan belakang. Orang yang tuduh orang pas tanuh belakang. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis yang sahih daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, tengok satu hadis yang kita berasa serio diri kita. Nabi royak ni pasti benar dan pasti berlaku. Nabi kata ana man qala li akhihi ma laysa minhu. Sesiapa yang kata kepada saudara dia benda tu saudara tak ada gitu. Man qala li akhihi ma laysa minhu. Hadis tak payah nak ingat. Sesiapa yang kata kepada saudara dia perkara tu tak ada berlaku kali di saudara dia tu. Lagu mana ya Rasulullah nak jadi? Askanahullahu darghatal khabal. Allah Ta'ala akan letak dia hari kiamat esok mana di seluk api neraka. Nas'alullah Ta'ala as-salama wal-afiyah. Tuhan taklah seluk api neraka. Pada renai situ lama mana? Hatta yakhruja mimma qal. Sehingga dia tu kehak tu baik daripada apa yang kata pada guru dia benda bukan-bukan.
Kata dalam riwayat Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, riwayat Hasan, Nabi kata walam yakhruj, tak keluar. Allah kata dia tak keluar, dah makna kata di sana tu dia tak boleh nak bayar dah dengan duit dengan berapa, dia kena bayar dengan amalan. Lepas tu duk genai duk dalam tu. Mallahu bihi alim, bila Tuhan waktu baik serah ke Tuhan. Sebab ni lidah. Kita learning tak ada apa mudah yang mana nak kata kau kan. Tuduh orang dalam Facebook, tuduh orang dalam live, tuduh orang dalam hak Tuhan ni, ya Allah mudah. Tapi inna ajalallahi idza jaa la yuakhad law kuntum ta'lamun, hang boleh tahu sungguh. Apabila datang ajal Tuhan, tu boleh tahu. Kata mu kata ke gu tu gapo atik mu nak dapat. Tu hak Nabi royak, hak Tuhan royak kata fasatu basiru wa yubsirun. Mu akan boleh tengok ya Muhammad tak ada urusing. Orang kata kamu nak boleh jadi lagu mana? Ya apa boleh tengok juga. Oh, sedap sungguh tu hewi kam langcai. Tasliyah orang panggil. Wi semangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah nak kerja agama. Pak kita nak jadi warasatul anbiya-nya dak kecil hatilah sangat. Nampak tu dah? Oh, buka mengajar, tak mari orang buka sekolah, tak ada anak murid. Tok guru buka kitab pun tak ada orang, biasa. Pasal dia. Sikit orang yang nak dapat pengajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sikit. Akan tetapi hak sikit itulah berjaya. Nah, lepas tu kita kena pakai usaha. Pasal dia, kerja kita nak heret dia masuk tepat hak molek. Dia nak tubik daripada seolah kita nak jebak burung hutan dah. So dia, burung jangok kita pun sekelio. Nak cari jebak lagu mana, nak igap tak kuasa, kita tak boleh nak tubik. Pandang awak lagu mana, nak cari cara. Gitu. Kita mikir cara tu boleh pahala pula situ. Pas dia apabila mari semayang dengan sebab kita, ganda pula kita. Lebih dengan lebih. Cuma kena pakat awak kerja. Nah, tok guru mengajar hak biasa kena makan ni, hak pakat seru, pakat bersuara. Boleh. Tu makna kata kita hidup dalam dunia, hak tu Tuhan maksud kata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hak tu. Suruh kita pegang tangan awak kerja benda hak molek. Hak ni bukan nabi kita saja. Hak fasatu basir wa yubsirun ni bukan nabi kita saja. Nabi Musa alaihissalam pun supa zaman dulu. Nabi Musa kena teruk. Sampai ke dia ni kena sehabis-habis kena daripada Firaun ni. Asal Firaun ambil pera dia kan. Lepas tu dia ni bawa ajaran menyalahi Firaun. Sebab apa tu hewat lagu tu? Sebab dia ni dok bunuh orang sangat. Bunuh anak jatuh. Bunuh orang lelaki supaya takut jadi sebagaimana Tok Nujung dia kata. Ini dia. Lepas tu apabila dia buat lagu tu Tuhan malah klik semula ambil Musa ni mari pera di dalam kota dia sendiri. Faltaqatahu ala Fir'aun liyakuna lahum aduwan wa hazana. Fuak Fir'aun ni keluarga dia ni ambil Musa mari pera supaya jadi aduan, seteru bagi dia dan jadi sesat bagi dia. Apabila Musa ni dakwahnya Firaun ni tak kata saya masuk di dalam agama dia ni, agama Nabi Musa bawa dulu, Musa kata fasata'lamuna man ashabus siratis sawiyyi wa man ihtada. Mung lagi akan tahu wahai Firaun siapa dia yang duduk di atas siratal mustaqim, siapa dia tak duduk di atas siratal mustaqim. Supa dengan hadis ayat Quran tu riwayat pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa? Kerana semua para nabi datang daripada wahyu yang satu. Baca Quran semua apa? Supa. Tak ada jadi beza. Sebab dia tak belaga. Quran ni tak belaga sama sendiri. Kalau kita ada berasa nak belaga tu, tanya ahli ilmu. Siapa saya? Hanaknya tanya ahli ilmu. Baik. Kemudian seterusnya bi ayyikumul maftun. Ayat yang kena tu siapakah di antara kamu yang gila? Tu. Al maftun bi makna majnun, gila. Siapa hak gila di kalangan kamu? Ni Tuhan sendiri. Allah kata, orang dak tuduh kamu tu, golek ke orang tak pok ni ya tak nampak tadi dia tak pok. Nah, orang kita nak azakumullah, orang ni gila. Dia tak nampak tak diri dia gila. Sebab tu orang tua dulu dia kata, gila kena ke dia. Yalah tu.
Hak ni Tuhan kata bi ayyikumul maftun. Piye hak jadi gila sungguh. Mung kafah hak tuduh mung ya Muhammad. Salah gitulah. Ni makna kata kekuatan apabila Nabi dengar hak ni, tak ada apa. Klik semula, semangat klik semula. Nak buat kerja semula lah. Ha bahasa dia lah. Manusia kita ni, ya tubik daripada rumah dia, ya kena. Ha, ya klik mari keluar dok dengan Tuhan pula. Ha, ya dapat semangat pula. Ha gitu. Pak kalau kita tubik luar pun kena, dalam rumah pun kena. Tak ada arah. Tak arah lagu tu. Habis. Nah, sebab itulah benda ni kita kena ambil pengajaran daripada hak Tuhan ni supaya nak membahagiakan hidup kita. Kamar Tuhan kata sebagai ayat yang akhir, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu wahai Rasulullah lebih mengetahui dengan mereka yang sesat daripada jalannya. Jalan di situ makna siratal mustaqim, jalan hak tu. Nah, jalan hak tu ni iaitu jalan mana? Jalan yang Allah Subhanahu wa taala nak bawa manusia ni kelik kepada syurga semula. Tu jalan hak tu. Kita salah kata kita mari daripada umur kita, kita nak klik pula setelah lagi ni, kita klik kena jalan. Tu makna kata jalan hak tu. Lepas tu Tuhan tahu kata mereka yang sesat daripada jalan ni hak tu. Tuhan tahu. Bahawa apa suruh Nabi SAW mari dakwah pula? Tu nak ayat kata aturan dunia. Supaya kita jadi guru, okey? Apa kena buat perpresa kita tak tahu kan anak murid kita seorang mana hak ngaji boleh ngaji tak boleh. Tahu. Tetapi apa kita buat perperesa sekolah mana-mana buat perperesa tamkan sop gitu gini. Buat apa? Kerana itu adalah une-une aturan-aturan. Supaya nak mengeluarkan budak tu jadi kunafah kualiti. Gitu. Sini pun supaya Tuhan buat suruh Nabi dakwah. Tuhan tahu dah kata orang ni nak jadi lagu ruh. Tahu. Wa huwa dan ia sedangkan ia Allah tu a'lamu mengetahui sangat-sangat mengetahui bil muhtadin dengan orang yang dapat hidayah. Nah, Allahumma hdina fi man hadait. Ini makna kata kita dapat hidayah. Hidayah ni hidayah apa kata para ulama? Hidayatut taufiq. Hidayah ni bagi ulama ada 3 hidayah dengan cara kasar-kasar. Hidayatu ammah, hidayatu al-irsyad, hidayatu at-taufiq. Ada 3 hidayah. Hidayatul ammah, semua hak Tuhan jadi ni Tuhan akan ajar dia buat gini jadi gini, buat gini jadi gini. Supaya kita tengok anak burung, ya nak makan nak gapo ya ada cara dia. Burung ya pandai mengasuh anak dia, kucing ya pandai mengasuh anak dia. Ni makna kata hidayatul ammah, tunjuk ke hak umum. Hidayatu al-irsyad, tunjuk kepada jalan yang baik. Hak ni nabi-nabi pemilik, rasul-rasul pemilik, para ulama pemilik, tok imam pemilik, tok khatib, tok bilal, kanak-kanakan semua tok guru milik belaka. Hak nak tunjuk, buat gini dah, buat gini dah, buat gini dah. Lepas tu hidayatut taufik ni kekuatan. Tahu dah, lepas tu nak buat. Hak tu duduk di tangan Tuhan, lain pada tu tak ada. Hingga Nabi SAW pun tak milik pun itu hidayah tu. Kita buat hak kita ngajar, suruh, tunjuk, panggil, betul tarbiyah. Nak jadi mana? Suruh Tuhan. Itulah hak ajaran agama kita. Apa kita tak serabut ke apa lagi? Tuhan tak akan tanya kita tu, awak apa je tak masuk dalam Islam? Tak, Tuhan tak tanya. Tuhan tanya kata awak murayak ke tak? Rayak. Sudah. Heret tak masuk masjid hari tu? Rayak dah. Panggil tak? Panggil dah. Tak saya masuk. Sudah. Paksa? Tak ada. Itulah agama kita, agama Islam, agama yang suruh buat kerja nak berjaya tertentu dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma suruh buat dengan cara hak elok. Insya-Allah kita berhenti sini dulu. Kemudian kita akan masuk di dalam surah ni ayat yang ke-8. Fala tuta'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun. Pada perjumpaan yang lagi akan datang insya-Allah Subhanahu wa taala
pada perjumpaan sekali ini sekadanilah sahaja dulu. As'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.